Allah Ta'ala, takdir Allah yang sejak azali, Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita sama-sama sambung belajar ataupun kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Ta'ala yang berusaha untuk mengurusi Masjid Kampung Pokok Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengurusi Masjid, barisan AJK Masjid, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mahbub Mengapi Hati Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantan, ulama Kelantan, yang telah menukilkan dari kitab Nubabul Hadis, Saripati Hadis, karangan bagi Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Surat 15. Dan sabda Nabi SAW, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Artinya lebih kurang, barang siapa berpindah kerana belajar ilmu, yakni ilmu syar'i, ilmu syarak, ilmu syariat, diampun baginya dahulu daripada bahawa melangkah ia daripada tempatnya, yakni jika menghendaki dengan belajar itu bagi wajah Allah Ta'ala. Bagi wajah Allah ni bukan Allah ada wajah, yakni ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan sabda Nabi SAW, akrimu al-ulama'a fa innahum indallahi kurama'u makrumuna. Artinya lebih kurang, mulia olehmu akan ulama, maka bahawasanya mereka itu pada Allah Ta'ala kemuliaan, lagi dimuliakan mereka itu, yakni pada malaikat dan lainnya. Dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, dengan mafhumnya, apabila berkhabar-khabar orang alim pada majlisnya dengan ilmu, padahal tiada masuk akan dia main-main dan tiada sia-sia, nescaya menjadikan Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kalimah yang keluar daripada mulutnya satu malaikat meminta ampun ia baginya dan bagi orang yang mendengar hingga hari kiamat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alimi nazratan fa fariha biha khalaqallahu min tilkan nazrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamati. Artinya lebih kurang, dan sabda Nabi SAW, barang siapa menilik kepada muka orang alim satu tilik, maka suka ia dengan tilik itu, nescaya menjadikan Allah Ta'ala daripada demikian tilik itu akan malaikat meminta ampun ia baginya hingga hari kiamat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallaha wa man akramallaha fa ma'wahul jannatu. Dan sabda Nabi SAW, bikram mafhumnya, orang siapa memuliakan orang yang alim, maka sesungguhnya memuliakan dia akan daku, dan orang siapa memuliakan ia akan daku, maka sesungguhnya memuliakan ia akan Allah Ta'ala, dan orang siapa memuliakan akan Allah, maka tempatnya syurga. Dan sabda Nabi SAW, naumul alimi
ibadatil jahili. Artinya lebih kurang tidur orang alim itu afdal daripada ibadat orang jahil. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min an yusalli alfa rak'atin tatawwu'an. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurang mafhumnya, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, beramal dengan dia atau tiada beramal dengan dia, adalah ia terlebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Cukuplah kadar ni beberapa perkara kelebihan ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Baik, saya tangguh dulu membaca kitab Aqidatul Najin, walaupun dah terlepas ni tentang Isra Mi'raj. Saya nak sambung juga kitab Kifayatul Muhtaj. Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra dan Mi'raj bagi Nabi Sahibul Taj yang mempunyai mahkota kan. Baik, siapa mengarangnya telah menterjemahkan dia, asalnya kita Arab, Maulana wa Qadwatuna Al-Alim Ar-Rabbani Al-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani, ulama Patani Thailand, ulama Thailand. Saya tengok kat sini Kampung Pokok Baru saya dah baca sampai muka surat 6 27 bulan 2 2022. Tahun 2023 tak baca bukunya, tinggal. Ini sambung oleh 2024. Itu pun dah terlepas 27 Rajab. Tak apalah, baca sikit Dalam kitab ni kurang 28 muka surat. 28 muka surat cerita khas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Daripada sebelumnya sedikit, kemudian peristiwa Isra dan Mi'rajnya, dan penghabisannya. Faidatul, ini suatu faidah. Bermula segala anak yang berkata-kata di dalam buai itu 10 orang. Maknanya masih kecil lagi dah boleh bercakap dengan fasih. Seperti yang tersebut di dalam nazam syair yang dinazamkan oleh Jalal As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan menurunkan rahmat oleh Allah ta'ala. Dengan katanya syair, saya bacakan artinya, berkata di dalam buai itu Nabi Muhammad dan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Muhammad, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ibrahim Al-Khalil dan Siti Maryam, dan yang melepaskan bagi Juraij. Kemudian maka yang menaik saksi bagi Yusuf 7, dan kanak-kanak pada Ukhdud, yang ini anak yang menyuruh akan ibunya menjatuhkan dirinya di dalam lubang di dalamnya api yang sangat nyala, yang diriwayat pada kitab Muslim. 8. Dan Masyitah pada zaman Fir'aun, anaknya, anak Masyitah. 9. Dan pada zaman Nabi yang hadi, yakni Muhammad SAW, namanya Mubarak. Nama budak yang cakap pun Mubarak, yang menyempurnakan 10 orang. Maka kisah Nabi SAW itu tak kala keluar daripada perut ibunya, lahir sahaja Nabi Muhammad SAW bersin ia. Bersin. Ya, kalau bayi biasa nangis, malak. Kita malak. Malah kalau tak nangis, doktor kata dia tak normal ni. Sama ada bisu ke, sama ada dah mati ke kan. Jadi kalau berlaku macam tu, dari segi perubatan katanya ditepuk punggungnya tu biar
apa nama, tak tertidur ke apa kan. Kalau tak ada respon tu bahayalah. Dia cek lanjut lah kan. Kalau nangis, keluar nangis, tu normal. Tak nangis, tepuk punggungnya tu biar sedar. Nangis, alhamdulillah. Tak nangis, dia buatlah apa yang betul kan. Rasulullah SAW keluar daripada perut ibunya, bersin dia, maka mengucap dia alhamdulillah. Dah bersin sebut pula alhamdulillah. Ya Allah, kita melalak je. Ada satu bayi tu melalak berhari-hari sampai mak bapak ni tak tahu nak buat apa. Atuk ni datang ke atuknya, bawa depan pintu, senyap. Depan pintu senyap. Dah dinamakan Ahmad Al-Bab. Tak tahu lah cerita saja ke ada kisah benar je, macam cerita je baik. Jadi Rasulullah bersin dan sebut alhamdulillah, maka menyambut segala malaikat dengan katanya yarhamukallah. Itu sunat bila kita bersin, sunat kita sebut alhamdulillah. Kuatlah. Dan sunat orang yang mendengar, orang yang bersin dan mengucap alhamdulillah itu sambut dengan yarhamukallah. Mudah-mudahan merahmati akan kamu oleh Allah. Sunat tu kalau satu orang tu bersin dan sebut alhamdulillah. Kalau dia bersin je tak sebut alhamdulillah, tak sunat kita sebut yarhamukallah. Boleh kita ingatkan dia sebut alhamdulillah. Anak-anak ke kan, kalau kawan-kawan boleh juga. Tapi tengoklah, aku dah sebut. Lain bunyi. Aku dah sebut, kau yang tak dengar. Yelah, tak dengar tak sunat sebut yarhamukallah. Baik. Dan sunat juga yang bersin tadi dah sebut alhamdulillah, orang sebut yarhamukallah, disambut balik yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dan pada satu riwayat awal perkataan Nabi tak kala keluarnya itu, dalam riwayat yang lain Nabi keluar daripada perut ibunya itu, apa yang disebut? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa iftitah tu kan. Agak-agak Nabi sebut Allahu akbar kabira ke Allahu akbar kabira. Agak-agak lah kan. Dulu masa saya budak dulu, dia ajar Allahu akbar kabira. Bila dah besar tengok boleh huruf ra ni, alif kaf mati di atas akbar, di atas ba, ra di depan tu. Tiba-tiba dimatikan. Apa sebab dimatikan tak tahulah. Rupanya yang betulnya dihidupkan. Allahu akbar kabira. Alah, sunat ustaz dia kan. Sunat-sunat pun kalau tak baca dengan betul tak dapat pahala sunat. Sama macam orang tak baca. Ya tak? Rugi. Jadi apa nama ni? Semak bacaan kita. Kalau tersalah, kalau betul teruskanlah. Allahu akbar kabira. Ruhnya itu hidupkan. Baik, itu riwayat yang lain. Dan kisah Nabi Yahya bahawa ia menaik saksi bagi Nabi Isa padahal umurnya setahun dan sebulan, dengan katanya asyhadu annaka abdullah wa rasulah. Aku naik saksi bahawasanya engkau hamba Allah dan Rasulnya. Fasih cakap. Dan kisah Nabi Isa itu seperti yang tersebut di dalam Quran. Tak kala keluar daripada perut ibunya, kemudian dia bersa'ah jam jul, dengan katanya ini sesungguhnya aku Abdullahi, hamba Allah. Abdullahi, hamba Allah. Atani, mendatangkan bagi aku Alkitab, diturunkan bagi aku kitab. Wa ja'alani nabiyyan, dan menjadikan akan aku nabi. Oleh Allah akan nabi ya. Nabi Isa cakap masa kecil hingga akhir ayat. Panjanglah kisahnya itu. Dan kisah Nabi Ibrahim tatkala keluar ia daripada perut ibunya,
bangun berdiri ia. Nabi Ibrahim keluar daripada ibunya, berdiri terus atas dua kakinya, berkata ia, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdul ladzi wa lahul mulku wa lahul hamdul lillahi alladzi hadana. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, wahdah, Maha Esa dia, la syarikalah, tiada sekutu baginya, lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, dan baginya kepujian, lillahi, bagi Allah, alladzi, yang hadana, memberi hidayat kepada kita. Maka sampai suaranya pada segala bumi, kuat, dan mendengar segala binatang semua dengar. Pendeklah dalam cerita ni, cerita pendek-pendek sebab ni khusus untuk kisah Isra Mi'raj, jadi dia cuma ambil ringkas-ringkas. Kalau nak kisah panjangnya kena tengok sama ada kitab tafsir atau kitab sirah. Dan kisah Siti Maryam itu seperti yang tersebut di dalam Quran, dengan katanya menjawab bagi pertanyaan Nabi Zakaria, dengan katanya dari menabuh kayu yang bukan musimnya. Maka jawab Siti Maryam padahal umurnya tengah 2 tahun, dengan katanya, huwa, dia itu, min indillah, daripada sisi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yarzuqu, memberi rezeki, man yasha, orang yang dikehendaki, bighairi hisab, dengan tanpa hisab, tanpa ciri-ciri. Dan kisah yang melepaskan Juraij tatkala dituduh orang akan berzina. Ada satu orang namanya Juraij, dia dituduh berzina, dan anak ini ia mempunyai anak. Orang tuduh dia berzina, dan bila dah perempuan tu beranak, dituduhnya anak Juraij. Maka bertanya Juraij itu akan kanak-kanak itu. Juraij tanya budak itu. Maka sahut dia, aku anak si Anu kembali kambing. Bukan anak Juraij. Anak tu cakap orang soleh lah, Juraij ini orang soleh. Dan kisah Syahid Yusuf itu seperti yang tersebut di dalam Quran, dengan firman-Nya, Injala Qawmi Sultan. Tak ada baris ni, tak berani baca ya. Hingga akhir ayat. Tak sebutkanlah kisahnya kat sini ya. Dan kisah Tiflu Ukhdud, budak Ukhdud, kanak-kanak Ukhdud, itu adalah seorang raja yang zalim. Ia menyala-nyalakan api di dalam lubang yang besar, memasukkan segala manusia yang tiada mengikut agamanya, kufur itu, ke dalam api itu. Maka ada satu perempuan, ada baginya anak yang kecil, umurnya 7 bulan. Ya Allah, nama baby lagi lah. Padahal benci ia akan dijatuhkan ke dalam api itu. Anak perempuan ni apa? Perempuan ni takutlah, tak naklah anak kecil lagi kan, comel lagi, dah disuruh apa nama ni masuk dalam lubang api. Maka berkata anak itu, hai ibuku, jangan engkau terkejut, maka bahawasanya engkau atas jalan yang betul. Anak itu juga dah, jangan apa nama ni kesian-kesian tak apalah, masuklah api kat dunia, dalam syurga selamat. Dan kisah anak Masyitah itu telah terdahulu sebutnya, dia tak sebutkan. Sebelum ni katanya dah disebut yang lepas lah 2022 tu dia akan datang kalau ada rezeki, sambung ulang balik dah habis cerita ni ulang ni. Tapi tu lah setahun dia jumpa ni kan. Mungkin kalau tahun akan datang kita baca banyak sikit lah 2-3 surat tu Dan kisah Mubarak itu, iaitu bahawasanya satu perempuan datang kepada Nabi SAW dengan satu anaknya yang kecil. Maka mengambil Nabi, ia akan anaknya didudukkan pada ribanya. Maka bersabda Nabi SAW dengan sabdanya, hai gulam, hai budak,
siapa aku ini? Maka sembah gulam itu jawab budak itu dengan katanya, engkaulah Rasul Allah yang sebenarnya. Maka dapat kemenangan bagi mereka yang mengikut akan dikau, dan binasa bagi mereka yang menyalahi akan dikau. Fasih budak itu cakap. Maka dinamakan dia, anak itu Mubarak Yamamah, Mubarak terkukur, cakap lancar. Nabi sendiri namakan budak tu. Wallahu a'lam bis-sadad, bis-sadad ke bis-sadad, tak jelas baris dia. Bermula Allah Ta'ala yang lebih mengetahui dengan teguh. Maka sentiasa berjalan Nabi sambung. Sambung apa ni? Sambung Isra'. Sambung Isra', masih lagi Isra'. Isra' ni daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj tu yang naik dari langit ke dunia, dari langit dunia ke langit ke Sidratul Muntaha. Maka sentiasa berjalan Nabi dan Jibril hingga datang atas beberapa kaum yang memecahkan kepala mereka itu. Tiap-tiap dipecahnya, maka kembali pula seperti dahulu kalanya, dan tiada lumpuh mereka itu. Teruslah buat lagi ulang daripadanya sekali-kali. Maka sabdanya, siapa ini ya Jibril? Dipecahkan kepala ni, pecahkan kepala sendiri. Maka katanya, mereka itulah yang memberatkan kepala mereka itu daripada sembahyang, yang tak nak sembahyang. Diibaratkan seperti memecahkan kepala sendiri. Kemudian maka datang pula di atas beberapa kaum pada hadapan mereka itu satu perca, dan pada belakang mereka itu satu perca, menutup akan dua bimananya, mungkin kemanduan tadi satu kain depan, satu kain belakang. Dihalaukan mereka itu seperti dihalaukan binatang ke padang. Memakan mereka itu akan zakum, iaitu bara api Jahannam, dan batunya dan batuan. Maka sabdanya, siapa ini ya Jibril? Maka katanya, itulah mereka yang tiada memberi zakat harta mereka itu. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusihim yadhlimun. Tidak boleh baca, tak ada baris. Artinya, dan tiada zalim kami akan mereka itu, dan tetapi adalah mereka itu menzalim akan dirinya. Kemudian maka datang pula atas beberapa kaum yang adalah pada hadapan mereka itu daging yang masak. Daging masak, sedap lah, dah masak. Masak apa tu orang? Masak sup ke, masak kurma ke, masak apa nama ni, baru-baru ni dekat apa, saya jalan melancong kat Melaka, setempat isteri saya cari kat internet apa, sup abang hijau, satu mangkuk dapat dua gearbox, RM16. Total makan sekenyang 4 orang 4 beranak, saya, isteri dengan anak 2 orang kecil, RM60 je. Dah kira semua dah. Murah? Tak, sini memang murah. Lain kali pergi Melaka makan kat situ je lah. Murah betul. Apa dia ambil udang, ambil apa ni, ketam semua. Apa ringgit? Air apa ni, boleh refill. Air dia tak banyak air lah, pilihan tak banyak. Dia disediakan air urin dengan air apa, 3 air sasi begitu, tapi boleh refill lah. Baik, jadi masuk dari sini dan adalah pada hadapan mereka itu daging yang masak. Ada satu kaum di depan dia daging yang masak, sedap lah. Dah masak, sedap, lagi baik di dalam periuk. Dan lagi ada pula daging yang mentah. Satu lagi daging mentah, lagi busuk. Dah nak mentah, busuk pula tu dah apa nama, dah bulat dah. Sama cerita dah bulat. Maka makan mereka itu akan daging yang mentah lagi busuk itu, ya Allah.
daging yang dah masak, yang sedap, masak sup apa ni, tak dimakan. Yang mentah, yang busuk yang dimakan. Dan ditinggalkan daging yang masak yang baik itu, tak disentuh langsung. Maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah laki-laki daripada umat Tuhan hamba, ada perempuannya yang halal, isterinya atau hambanya, mula tak adalah kan sekarang, isterinya yang baik, cantik, baiklah orang solehah, maka ditinggalkan bermalam padanya, tak tidur dengan isteri yang itu, dan mendatang ia akan perempuan yang zaniah, perempuan yang penzina. Perempuan lain yang dia nampak cantik, maka bermalam padanya, tidur dengan perempuan itu, dan mendatang ia sertanya hingga subuh, sampai ke subuh. Dan perempuan daripada umat Tuhan hamba, bukan saja lelaki, perempuan juga keluar daripada suaminya, tinggalkan suaminya. Kalau suaminya handsome, tegak, gagah perkasa, ditinggalkan. Maka datang kepada laki-laki yang zani, yang penzina, laki lain yang dia nampak handsome, maka bermalam sertanya hingga subuh. Itu ibaratnya, daging yang baik tak dimakan, daging yang busuk, yang keluar ulat yang dimakan, yang mentah. Kemudian maka lalu pula atas suatu kayu yang mempunyai beberapa durinya dan cawangnya. Cawangnya ni punya ranting ni. Tiada lalu, iaitu tiada bersentuh kain dan suatu, melainkan dicarinya koyak. Kain ke apa ke, lalu dekat dia memang koyak lah. Maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah umpama beberapa kaum daripada umat Tuhan hamba, duduk ia pada jalan, mengintai-intai orang lalu, dirampasnya. Kemudian maka membaca Jibril akan firman Allah Ta'ala, ertinya lebih kurang, dan jangan kamu duduk dengan tiap-tiap jalan kamu, tiap-tiap jalan kamu menakuti akan orang. Kemudian maka melihat, maknanya sama ada kacau orang ataupun merampas barang orang, ataupun ragut lah sekarang. Baik. Maka melihat akan, kemudian maka melihat akan seorang laki-laki yang berenang. Berenang ni berenang, bahasa Fatoni agaknya, berenang. Berenang di dalam sungai daripada darah, sungai darah, dilontarkan dan di dalam mulutnya dengan beberapa batu. Dalam berenang sungai darah, dilontar pula batu kat mulut. Maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah laki-laki yang memakan riba. Ibaratnya makan riba. Jadi macam mana buat riba ni? Saya pernah sebut sini kan, dalam kitab Idaman Penuntut, penggal yang kedua. Idaman Penuntut penggal yang kedua, bab muamalat. Salah satu cara nak mengelakkan riba. Salah riba ni apa? Pinjaman salah satunya lah, dia banyak riba ni. Salah satunya pinjaman, loan. Kita pinjam 10,000 tapi kena bayar balik lebih. Lebih itulah riba. Masalahnya sekarang semuanya pakai loan, pakai interest, ada interestnya, ada bunganya. Bunga itulah interest, itulah riba. Cuma beza ada loan fixed rate dengan non fixed lah, apa dia punya sebaliknya tu lah. Jadi float rate. Jadi ada yang tetap, ada yang berubah. Tapi dua-duanya tetap juga riba. Jadi macam mana nak mengelak? Dalam kitab Idaman Penuntut bagi Syekh Abdul Ghani bin Haji Yahya, Ustaz Abdul Ghani bin Haji Yahya, iaitu kita niatkan interest itu atau bunga itu sebagai hibah atau hadiah. Hibah ni pemberian semata-mata, tak ada sebab apa-apa. Hadiah nak menggembirakan orang yang diberi itu.
Kalau kita bayar dekat bank, kita niat menggembirakan bank lah. Memang gembira bank. Kan? Perlu tak sebut, tak perlu pun tak apa. Kalau nak sebut, kalau jadi lebih baik, lagi baguslah. Kan? Kalau bayar manual tu bolehlah sebut kan. Bayar online tak boleh nak sebut. Kalau bayar manual ni, interest ni saya niatkan hibah ataupun hadiah. Kalau yang bank tu faham, anggota ya, terima kasih, alhamdulillah. Yang tak faham, tak ni interest. Bahasa Melayu punya bunga, dah payah gaduh kan. Tak, saya niatkan hadiah tu. Tak, dah habis. Gaduh itu nanti jadinya. Jadi itu salah satu cara untuk kita elakkan riba. Saya kalau macam saya boleh tunai tu Ustaz. Alhamdulillah, bagus. Tak? Kereta boleh lah tunai kan. Rumah rumah saya tak beli, saya sewa je seperti lah. Terpulang masing-masing. Ada cara yang mudah, ada cara yang mungkin susah sedikit. Terpulang ikut kemampuan masing-masing. Baik. Jadi kalau itu loan rumah, loan kereta. Kalau loan peribadi, itu sebab saya tak pinjam loan peribadi dengan bank. Habis punya siapa? Punya Pak Imam, punya Bilal. Pak Imam dengan Bilal kan baik kan? Lambat banyak pun tak apa, senyap. Sial Pak Imam Bilal kan? Biasalah tengok Pak Imam Bilal ni, so rasa dapat pendapatannya ni kan? Baik orangnya kan? Rasa dia tak minta-minta ni. Tak adalah interest, tak adalah. Bukan kata interest, minta pun tidak. Dah 10 tahun tak bayar-bayar. Lagilah yang suka. Baik. Ingat hutang tetap hutang. Kalau tak dibayar di dunia, dituntut di akhirat. Dituntut di akhirat tu bukan duit yang dituntut, pahala. Tak cukup pahala kita bagi nak bayar hutang, dosa orang tu pula dibagi kat kita. Alhamdulillah. Jadi sebagai sebanyak kita dengar kelebihan sedekah, sedekah RM1 digandakan 10 kali ganda. Banyak besar kelebihan sedekah ni, tetapi sedekah itu hukumnya sunat. Bayar hutang hukumnya wajib. Bayangkan sebesar-besar pahala sedekah itu, sedangkan sedekah itu pahala amalan sunat, apatah lagi kalau kita mengamalkan yang wajib, iaitu bayar hutang, lagi besar pahalanya. Begitu Baik, sambung. Lelaki yang makan riba. Kemudian maka datang pula atas laki-laki, sesungguhnya telah menghimpunkan beberapa berkas kayu yang tiada kuasa membawa dia. Tiap-tiap tiada kuasa ditambahi lagi. Dah tak kuat, tambah lagi. Maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah laki-laki daripada umat Tuhan hamba, ada padanya beberapa amanah manusia, tiada kuasa ia menunaikan dia, dan ditambahi lagi. Dah tak mampu, tambah lagi. Kemudian maka datang pula atas beberapa kaum yang menggunting akan lidahnya dan bibirnya dengan penggunting besi. Tiap-tiap diguntingnya kembali pula seperti dahulunya. Ya Allah, ya Allah. Kita tergigit lidah aja sakit. Saya ni kalau tergigit lidah, wah, matikan. Tak lama matikan lah lidah kan. Jadi apa ni? Tiada lumpuh, tak berhenti mereka itu sekali-kali. Maka sabdanya, siapa ini yang Jibril? Maka katanya, inilah khutbahul fitnah, yang ini orang yang mengajarkan manusia dengan tiada sebenarnya, mengajar benda salah daripada umat Tuhan hamba, dan tiada ia kerjakan bagi dirinya. Dia menyampaikan, kita tak mengamalkan. Baik, cukuplah kadar ni beberapa kisah benar ni tuan-tuan perumpamaan tentang amalan-amalan yang perlu kita jauhi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim
لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.